من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام. شيء لله منا لهم الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya kasihi tuan pengurusi surau Jamaliyah, barisan pengurusan surau, tuan imam, tuan Bilal, tuan-tuan dan perempuan yang hadir bersama. Malam ni kita seperti biasa berkongsi ilmu kita. Cuma kitab, kerana kita dah habis baca kitab Ziarah Malam Barzakh, jadi untuk kita yang baru kita pun tak sempat nak bincang. Mungkin lepas ni kita bincang pun untuk bulan 2 nanti kan? Bulan 2 nanti kita cuba sepakat apa kitab yang kita nak pakai. Cuba pada malam ni saya ambil tadi sebagai pengisian kita Tafsir Al-Munir Juz'ul Amma yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, ya. Dr. Wahbah Zuhaili seorang ulama Syria. Baik, malam ni saya nak bawa bersama-sama dengan tuan-tuan surah Al-Kafirun, tafsiran surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 6 ayat. Disebut surah Makkiyah, maka ianya dikategorikan oleh ulama-ulama tafsir sebagai surah Makkiyah. Dalam menentukan sama surah itu Makkiyah ataupun Madaniyah, dia ada satu panduan yang dibuat oleh ulama. Antaranya berdasarkan dari segi jumlah ayat itu paling banyak turunnya di mana. Turunnya di Madaniyah, maka surah itu dinamakan surah Madaniyah. Kalau ayat itu banyak turunnya di Makkah, maka surah itu namanya surah Makkiyah. Ya, itu di antara dia. Di samping ada juga penilaian ulama, ya, dan cerita surah. Tapi malam ni surah inilah surah Makkiyah yang mengandungi 6 ayat pendek saja. Tadi pun anak kita 5 pun baca surah
Al-Kafirun. Cuma surah Al-Kafirun ni bagi orang yang hafal Quran, bila dah hafal Quran dia takut nak baca surah Al-Kafirun ni, sebab takut tak jumpa hujung. Baik. Nama surah ini dinamakan Al-Kafirun sebab ada ayat kan, Qul ya ayyuhal kafirun. Kerana Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menegaskan kepada orang-orang kafir, menegaskan kepada orang kafir, satu penegasan. Nanti saya cerita sikit tentang kenapa. Bahawa baginda tidak akan menyembah apa yang mereka sembah, seperti patung-patung dan berhala. Bila turunnya surah, wahai qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, kan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budu. Surah Al-Kafirun juga dalam ulama tafsir cuma kita masyhur dengan surah Kafirun lah. Tapi ada nama lain dia, ya. Ada dipanggil surah Al-Munabazah. Dan ada juga dipanggil surah Al-Muqashqashah. Tapi kita makruf dengan surah Al-Kafirun. Dia nanti ada sebut asbab nuzul dia lah, sebab turun dia, kita baca sikit lah nuzul dia. Baik, kaitan surah ini dengan surah sebelumnya. Apa surah sebelumnya tuan? Inna a'tainaka kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Kaitan ini ada sedikit disebut di ulama lah, ya. Allah merintahkan kepada Muhammad supaya buat penegasan tentang kalau sedikit saya sebut, iaitu ketika mana dakwah Nabi dah mula berkembang dan ada beberapa ikhtiar, usaha yang dirancang untuk memadamkan dakwah Nabi, tapi nampaknya tak berjaya. Bahkan beberapa pimpinan yang tinggi dalam masyarakat pun dah mula masuk menerima Islam. Timbullah kebimbangan. Maka kata Quraisy, ini tak jadi ni, kalau kita main kasar tak boleh ni, kita main halus lah. Main kasar tak boleh, kita cuba pula cara halus. Dengan cara apa? Dengan cara perundingan. Berunding. Tak apalah Muhammad, kita baca sebelum suria saya sebut sikit. Tuan dia kata, apa salahnya kalau sekiranya seminggu kita ramai-ramai ikut agama kamu, seminggu yang kedua pula kita ramai-ramai ikut agama nenek moyang kita. Jadi nampaklah keharmonian. Objektif dia nak mewujudkan satu hubungan masyarakat yang harmoni. Kita seminggu ikut agama kamu, semua akan kita arahkan ikut agama kamu. Lepas tu minggu yang kedua kita arahkan juga awak kamu, arahan awak kamu ikut agama kita pula. Nampaklah harmoninya. Kita cuci masjid, lepas tu kita cuci kuih dia pula. Harmoni lah. Jadi betul tak betul harmoni tu ditegaskan, buat penegasan. Baik. Kalau merujuk ke surah sebelum itu, Inna a'tainakal kautsar, dia kata Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Kautsar supaya melakukan
ibadah dengan penuh ikhlas hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Jadi dia kata surah ini merupakan surah tauhid dan bara' dari syirik. Surah mensucikan Allah. Bara' itu mensucikan Allah. Mensucikan Allah daripada mensyirikkan sesuatu. Surah ini, ia adalah suatu pengisytiharan yang jelas bahawa ibadah Nabi Muhammad berbeza dengan dan bebas. Ibadah yang dibawa oleh Islam adalah bebas, kan? Berbeza dari bentuk ibadah orang-orang kafir. Tak sama. Jangan kita samakan. Tak ada sesuatu pun agama, ibadah agama di dunia ini sama dengan ibadah dari konsepnya, di segi ma'aninya, dengan ibadah yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Islam. Baginda tidak menyembah melainkan Tuhannya. Baginda sekali-kali tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh mereka seperti patung-patung dan berhala. Seminggu kita sembah Tuhan Allah kamu wahai Muhammad, seminggu pula kita ramai-ramai pula sembah pula kita punya Tuhan kita pula. Nampak tak harmoninya? Kita boleh sekejap kita ikut, sekejap ikut yang ni, bertoleransi. Akal cuba digunakan waktu itu dalam bab melogikkannya. Allah menegaskan perkara tersebut berulang kali dan mengakhiri dengan penegasan bahawa baginda tetap dengan agama baginda, manakala orang-orang kafir dengan agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Kamu buatlah cara kamu, kami tetap dengan cara kami. Namun nak mencari keharmonian cara seminggu ikut cara kami, seminggu ikut cara kau, no, tak ada. Penegasan itu tak berlaku, tak kena, kan? Baik, kita tengok si kelebihan surah ini. Kelebihan surah Al-Kafirun. Menurut riwayat dalam Sahih Muslim menerusi Jabir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah ini dan surah Qul Huwallahu Ahad dalam solatnya. Rakaat pertama dibacanya surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Rakaat yang kedua dibaca Nabi Qul Huwallahu Ahad. Pendek kan yang itu di mana? Dalam solat sunat 2 rakaat selepas tawaf. Berlakunya Nabi baca tu solat sunat selepas tawaf. Pernah ada kan? Solat sunat lepas tawaf. Jadi kita pun sembahyang sunat 2 rakaat. Rakaat pertama surah Al-Kafirun selepas Al-Fatihah. Rakaat yang kedua surah Qul Huwallahu Ahad selepas surah Al-Fatihah. Nabi pernah buat. Bermakna bila Nabi buat menggabungkan 2 surah ni, hebatlah. Kan hebatlah. Kita kena kata ini hebat. Kenapa hebat? Sebab Nabi buat. Menggabungkan surah kuliah pada rakaat pertama dan surah Qul Huwallah pada rakaat yang kedua. Namun kena ingat, bila kita buat 2 ni, kenapa? Kerana juga sunnah. Tapi kalau kita buat ni kerana dia pendek, apa tu? Dia pendek. Tak dapat apa sunnah dia tu. Jadi betulkan sikit dia punya neraca tu. Kenapa rakaat pertama pilih kuliah, kedua Allah? Sebab dia punya sunnah. Baru kita kena letak pada tempatnya. Tapi sebab pendek, tak dapat lah, kan? Di dalam Sahih Muslim juga terdapat hadis riwayat Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca kedua surah tersebut yang tadi kuliah dengan Qul Huwallah, ya,
dalam 2 rakaat solat fajar. 2 rakaat solat fajar, maksudnya solat subuh. Solat subuh pun pernah ikut riwayat Imam Muslim, Nabi pun pernah juga membaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Pada mana? Pada sembahyang solat fajar, solat subuh lah. Solat subuh ni dipanggil solat fajar. Jadi solat subuh orang buat, tapi ingat, kita buat tu kerana mengikuti sunnah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah daripada Ibnu Umar. At-Tirmizi berkata hadis ini adalah hasan. Okey lah, hadis tahap hasan, maknanya kita kan boleh menjadikan dia hujah. Kau ada imam dia subuh tu pendek bacanya, kuliah dengan Allahnya, jangan komplain. Apalah imam baca pendek pula. Sebab itu sunnah Nabi yang buat. Maknanya betul, sebab itu adalah hadis hasan. Ketika menghuraikan tafsiran surah Al-Zilzalah yang lepas, terdapat hadis Ibnu Abbas oleh Tirmizi yang menjelaskan bahawa surah Al-Kafir ini menyamai 1/4 Al-Quran. Kan? Ibnu Abbas punya pendapat. Ibnu Abbas punya pendapat mengatakan bahawa dari segi kehebatan surah ini, dia kata menyamai 1/4 Al-Quran. Dari segi kehebatan dia, sama Nabi pilih sebagai bacaan Nabi dalam solat sunat dan juga subuh. Yang keduanya, dia menyamai pahala itu menyamai 1/4 Al-Quran. Baik. Abu Al-Qasim At-Tabarani meriwayatkan daripada Jabalah bin Harithah yang merupakan saudara kepada Zaid bin Harithah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, apabila kamu hendak tidur, bacalah sehingga selesai. Sesungguhnya ia penyelamat daripada syirik. Sesungguhnya, sesungguhnya itu kembali kepada surah Qul ya ayyuhal kafirun. Apabila kamu hendak tidur, bacalah. Okey, bacalah. Baca apa? Sehingga selesai. Ya, jangan sekorek ya, baca selesai. Sesungguhnya maknanya merujuk cerita. Baca apa? Bacalah surah Qul ya ayyuhal kafirun. Ia penyelamat daripada syirik. Berdasarkan hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Abu Al-Qasim At-Tabrani. Kemudian lagi dikata, masih lagi berkisah dalam bab kelebihan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Imam Ahmad juga pernah meriwayatkan hadis seperti ini menerusi Al-Haris bin Jabalah. Sesungguhnya terbukti bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah ini, yakni Qul ya ayyuhal kafirun, dengan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dalam 2 rakaat sembahyang sunat selepas mengerjakan tawaf, dalam 2 rakaat salat fajar. Maknanya disokong tadi itu oleh Imam Ahmad juga. Kuatlah tu. Dalam hasan kan, ada lagi Imam Ahmad menyokongnya. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya juga dalam solat 2 rakaat selepas maghrib. Ditambah oleh Imam Ahmad itu malah
Rasulullah juga bukan sembahyang lepas tawaf tadi juga, bukan hanya lepas sembahyang fardu subuh. Bahkan Nabi SAW juga membaca surah tersebut merujuk kepada tadi kuliah dan kulullah tu, ya, dalam solat 2 rakaat selepas maghrib. Sama maghrib tadi kita pun sembahyang je kan, itu sembahyang sunat 2 rakaat lepas maghrib. Dan pertama kuliah, kedua kulullah, bermakna itu sunnah Nabi SAW. Dan diakhiri dengan solat witir dengan membaca Sabihis rakaat yang pertama, kuliah al-kafirun rakaat yang kedua, kemudian qul huwallahu ahad rakaat yang ketiga. Nabi berapa macam tu. Kita Sabihis yang pertama, kuliah yang kedua, ketiga kita gabungkan qul huwallahu, qul a'udzu falaq, qul a'udzu bin nas. Maknanya tak salah lah, ya, tapi Nabi pernah dia baca Sabihis, kuliah, dan yang ketiga qul huwallahu sahaja. Baik, ini masuk sebab turun dia, okay? Kita tengok sebab turun dia. Dipanggil asbabun nuzul. Kalau Al-Quran dipanggil asbabun nuzul, sebab turun. Kalau hadis dipanggil asbabun nurun, sebab muncul, sebab datang. Jadi ada istilah khusus. Bila kita maksud dengan asbabun nuzul, mesti dia berkisar tentang sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau sebut hadis tak sebut asbabun nuzul, sebab Quran itu datang pada tempat yang tinggi, kan? Jadi nuzul lah. Tapi kalau hadis asbab wurud, sebab didatangkan. Bila Nabi datang begitu. At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim telah mentakhrijkan. Takhrij ni satu ilmu yang mesti dipelajari oleh mereka yang belajar usuluddin syu'bah hadis. Subjek dia takhrij hadis. Dan saya dululah, dia bagi kita 20 hadis. Tak tahulah itu di mana nak cari sunan mana, tapi yang macam ni sunan sitah tu lah, Bukhari ke Muslim ke Majah tak. Dan dia suruh cari hadis tu di mana kitabnya. Yang kedua, siapa perawi dia. Perawi itu daripada An sampai Nabi Muhammad. Kemudian tentukan apa tahap hadis itu, dia hasan ke, dhaif ke, sahih ke. Kalau sahih, tengok pula sahih apa, kalau hasan apa, hasan li zatihi ke, hasan li ghairihi ke, sebagainya. Itu perbuatan tu, proses mencari itu, menentukan di mana hadis itu, apa tahap dia, siapa perawi dia, dipanggil itu takhrijul hadis. Ya. Jadi At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim telah mentakhrijkan hadis tersebut. Maknanya banyak kerja dia buat. Berikut daripada Ibnu Abbas bahawa orang-orang Quraisy telah menawarkan, ini cerita peristiwa berlaku, kenapa turunnya ayat. Orang Quraisy telah menawarkan kepada Nabi SAW untuk memberi baginda harta benda sehingga baginda menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Tawaran, kan? Kalau buat agama Islam ni nak kaya, wahai Muhammad, aku beri. Kalau lumpuhkan harta, maka aku beri kepada kau. Tak ada siapa paling kaya kau lah. Mereka berjanji akan mengawinkan baginda dengan mana-mana wanita yang diingininya. Kalau sekiranya engkau pula maknanya nak wanita yang cantik, aku cari mana wanita cantik ni, kau kahwini dia. Kan? Mereka berkata, wahai Muhammad, ini adalah untuk engkau dengan syarat engkau berhenti daripada mencerca Tuhan kami dan buruk-burukkannya. Kalau engkau tidak mahu, pilihan di bawah tu, bagi harta pun taklah, ya. Kalau dalam peristiwa yang lain, maknanya di raja, jawatan raja, 3 raja, harta dan juga wanita, gadis.
Maka sembahlah. Kalau 3-5 tak nak, kan, tak nak harta pun tak nak kayu, minta cantik pun tak nak, okey, kita pilih yang agak lembut sikit lah, kan. Maka sembahlah Tuhan kami selama setahun. Mana buat setahun ni sembah Tuhan kami. Setahun dah akan datang, kami dah sembahkan kau, kan. Rasulullah menjawab, tunggulah sehingga aku melihat perintah Tuhanku. Waktu tu Nabi pun tak jawab. Macam mana wahai Muhammad, harta kau tak nak, tak apalah. Kalau kau nak cantik, kau cantik cari, kau tak nak, okey baik. Setahun semua orang kamu sama-sama sembah Tuhan kami. Besok setahun datang pula semua orang kita pula sembah Tuhan kau pula. Harmoni namanya. Jadi Nabi kata tunggu dulu, aku tunggu jawapan daripada Tuhan aku. Maka lalu turunlah surah ini, Qul ya ayyuhal kafirun, sampailah akhir, kan. Baik, kan. Dia sebuah cerita dia. Mana cerita mengajak kita bertukar-tukar untuk ibadah. Jadi itulah ada hukum, jelaskan, kan, tak boleh. Abdul Razak telah meriwayatkan daripada Wahab, katanya orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad SAW, apa kata kalau engkau ikut agama kami setahun dan kami pula ikut agama kamu setahun. Lepas tu turunlah ayat penegasan Allah. Maknanya tak boleh dah tu. Ya ayyuhal kafir, kata pada mereka, kan. Ibn Hatim meriwayatkan daripada Sa'id bin Mina', katanya Al-Walid bin Mughirah, Al-Asi bin Wa'il, Al-Aswad bin Al-Muttalib dan Umayyah bin Khalaf pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia yang begitu, yang dihantar oleh Quraisy ni berjumpa Nabi dan berunding, ni lah orang dia. Kan, Al-Walid bin Mughirah, maksudnya dia boleh Islam lagi lah. Al-Asi bin Wa'il, Al-Aswad bin Muttalib, Umayyah bin Khalaf. Empat orang pergi jumpa Nabi, berunding. Berkatalah, wahai Muhammad, sudilah engkau menyembah apa yang kami sembah, dan kami juga menyembah pula apa yang kamu sembah, supaya kita semua boleh berkongsi bersama dalam semua perkara. Engkau dapat duit aku punya, kami pun dapat duit engkau punya. Kan cantik macam tu perundingan kita, kan. Maka Nabi pun senyap kerana menunggu wahyu. Turunlah surah Qul ya ayyuhal kafirun. Bab agama tak boleh kita nak kompromi, kan. Tak boleh kita nak bertukar-tukar fikiran, bertukar ibadah. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan apa yang disebut oleh An-Naisaburi, iaitu surah ini diturunkan kepada satu kumpulan orang-orang Quraisy, di mana mereka berkata, wahai Muhammad, sudilah engkau ikut agama kami dan kami juga akan ikut agama engkau. Engkau menyembah Tuhan kami setahun dan setelah itu kami menyembah Tuhan kamu setahun. Sekiranya apa yang engkau bawa adalah lebih baik daripada pegangan kami, maka kami dapat berkongsi dengan engkau mengenai perkara itu. Jika pegangan agama kami adalah lebih baik dari agama engkau, maka perkara itu engkau juga boleh berkongsi. Sama lah, yang baik kau ambil buat juga, yang baik pada agama kamu, kami boleh buat juga. Kan? Engkau boleh mengambil bahagian kamu. Ya, itu perundingan dia. Maksudnya perundingan itu banyak disokong oleh pendapat daripada riwayat yang banyak mengatakan bahawasanya surah diturun di atas perundingan berlaku, nakkan keharmonian, hidup harmoni. Betul tuan-tuan, sebenarnya kadang-kadang musuh Islam nak menghentikan dakwah kita itu, dia akan buat cara perundingan. Runding macam mana tu pulang lah, ikutlah strategi.
Kadang-kadang dia lihat kelemahan kita, kelemahan kita. Saya ingat lagi masa itu saya membuat satu gerakan Islam daripada Hindu Islam selama 6 bulan. Kita rancang 6 bulan non-stop. Setiap bulan saya buat 6 kali lah, tak banyak pun kan. Bulan ni buat masjid ni, bulan ni buat masjid ni, tapi mesti hari seremban dan luar. Kalau segi banyak, tak banyak lah, sebab sebulan sekali selama 6 bulan, tak banyak lah apa kesannya. Tapi bukan itu soal tuan, iaitu waktu tu saya akan buat maknanya kempen selamatkan umat. Tajuk dia besar, gerakan Kristianisasi, tajuk tu. Jadi saya kata kawan, okey, kita kemudian buat banting, kita buat banting sebanyak 25 live, dan kita buat banner lebih kurang dalam 7-8 live. Kenapa pula? Ialah bila kita ceramah gerakan Kristianisasi itu ke masjid, tetap orang tak ramai datang, kan? Tetap tak ramai. Macam sama kelas Amin juga lah, tak apalah, tapi banner banting kita buat. Saya ingat lagi baru 4 bulan saya buat, saya dipanggil oleh SB Serban. Jumpa Ustaz, kata boleh kita mengerti Ustaz? Saya saksikan nama dia, kata SB Serban ini. Okey, boleh tak mengerti, tapi mengerti dengan dia dulu. Mengerti dulu, kata saya SB ni, okey lah. Dia kata, Ustaz boleh tak? Kami telah pun didatangi oleh 5-6 orang padri Kristian membuat aduan atas ceramah Ustaz, iaitu gerakan Kristianisasi. Jadi mereka mencadangkan kepada kami dan kami sampaikan, boleh tak maknanya gerakan Kristianisasi itu ditiadakan, cukup kempen selamatkan umat saja. Itu buatlah. Tuan kan, saya kata dengan tuan inspektor, tuan, itulah kita niche kita. Itu niche kita itulah. Bukan kempen umat tu. Kempen umat tu dia punya nama program besarnya, tapi yang dirancang susun ialah gerakan yang disampaikan, diterangkan, dijelaskan dan gerakan Kristianisasi. Itu yang berlaku. Saya kata kalau itu kami hilangkan, hilanglah, hilanglah. Dia kata kami akan turunkan juga, kan? Sebab tidak ada apa-apa yang kami melanggar peraturan. Adalah kita turunkanlah, tuan. Tapi maknanya berlaku perundingan. Jadi sampailah macam itu, jadilah memberi tekanan kepada gerakan mereka, kan? Dan juga membuka mata kepada orang-orang yang dalam tengok di sini nampak banting simpan banner, hebat sangat gerakan ini. Jadi saya malah nak harapkan ceramah 11 kali je di masjid, buat yang datang pun 30 orang 40 orang je, tapi yang banting itulah mesej yang sampai. Jadi memberikan satu mesej sampai bahawa orang Islam perlu berhati-hati terhadap gerakan Kristianisasi. Tuan saya jumpa belajar mesti orang Islam, jumpa di pihak agama dulu. Saya kata sejak agama, saya bekerja di Jabatan Agama, bukan Itkon. Saya dari Itkon kata dibawa masuk, saya Itkon kata kerja agama itu. Dia dari tahun 1 sampai tahun 4 habis degree, ditaja oleh gereja. Dia sebutlah, dia kata saya dibayar gereja. Lepas habis diambil oleh gereja dalam satu pelengkap kepada gerakan Kristianisasi sebagai orang Islam. Saya, anak saya degree, ditawarkan kerja DG, pumpang 2,600. Dia habis saja degree, bekerja 6,000 sebulan, diberi tahun gaji 6,000 sebulan dan sebuah kereta. Itu kata dia lah. Siapa tak nak? Kerja dia apa? Kerja dia berjumpa lah, macam kawan dia bagikan pandangan ini. Kan? Tapi kalau orang Kristian nak dakwah orang Islam Melayu, mungkin tak nak dah. Tapi ini pelajar, dan dia
adalah pelajar terbaik di divisi tersebut, mendapat anugerah. Kemudian saya pergilah pandangan berwasap-wasap. Lepas tu bukan 2 minggu lepas tu berwasap, dia berpalas. Apa tak lagi dah. Yang terakhir itulah di WhatsApp dia kata, Ustaz, saya telah pun masuk Kristian. Orang dia bercerdik, tuan-tuan. Baik, itulah gerakan tu. Okey. Jadi kita baca sikit, ya. Surah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka tu, orang kafir tadi, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kau ajak menyembah Tuhan kau setahun, apa tu? Sembah Tuhan aku setahun tak? Aku tak akan sembah Tuhan kau apa yang aku sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan aku sembah. Kau pula bukan penyembah Tuhan aku sembah. Kau tu sembah lain. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Penegasan lagi, kan? Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Kau pun tak pernah sembah. Kau disembah Tuhan kau. Jadi senang ceritanya, tak usah nak bincang setahun sembah Tuhan kau, setahun sembah Tuhan aku, tak payah. Lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu sembah Tuhan kamu, dan aku dengan agama aku sembah Tuhan aku. Habis itu memutus yang jelas. Tanpa di sana kita nak bengkak-bengkok, meraihkan pelbagai-bagai, kan? Tidak ada. Itu terkongsi dulu. Sudah terkongsi, tidak ada daruratnya apabila orang Islam turun nak cuci kuil. Sebab darurat itu istilah. Jangan kita mudah ada darurat tak. Darurat itu mesti menyentuh, membinasakan, merosakkan salah satu dari 5 darurat khamsah: agama, nyawa, akal, harta, keturunan. Kalau tak cuci kuil, ke mana yang binasanya satu ni? Tak ada. Kalau tak ada, bermakna tak darurat. Bila tak darurat, hukum asal kena pakai. Sebab hukum akan berubah dari asal, berubah dia sebab darurat. Berdosa orang Islam makan babi, hukum asal. Berubah kerana darurat, makan babi tak berdosa. Kan berubah. Yang ni berdosa, yang ni tak berdosa sebab dah darurat. Di darurat, hukum itu akan berubah sebab darurat. Tak boleh nak katakan turun mencuci kuih itu darurat, tak boleh, sebab tak kena. Jadi kalau macam tu, kita kena pakai hukum asal. Itu tuan-tuan kena berbetulkan baliklah. Tersebut rumah ibadat ni, dia lembut. Istilah lembut, rumah ibadat. Sebenarnya kuil ni apa? Kuil ialah tempat mensyirikkan Allah. Kalau tu masuk dalam kepala kita, kuil tempat mensyirikkan Allah, masuk dalam kita, baru ada kita berfikir dunia. Tapi kalau rumah ibadat, salah. Ya? Kadang-kadang begitulah. Tapi banyak saya tengoklah, ramai dah jawab dah, alhamdulillah. Cuma hari itu mula keluar tu, saya tak setuju sikit dengan salah seorang ustaz tu, kerana dia mudah mendatangkan darurat. Saya pun baca juga, dan saya pun menjawabnya. Dan saya pun menjawabnya bukan darurat. Lepas tu dijawab juga oleh banyak juga, alhamdulillah, kan. Dan jawapan tu alhamdulillah nampaknya selari, kan. Saya itu penjawab juga. Lepas tu walaupun Dr. Zakir Naik itu dia lebih kepada mengambil istilah apa hukum
zahir ayat, tapi tetap juga dia mempertikaikannya, tak boleh. Alhamdulillah, banyak lagi soal lain. Cuma bagi peran saya, sesiapa yang nak keluar TV, isu-isu yang macam tu nak keluar TV, kenalah rujuk dulu kepada mufti-mufti yang ada, kan? Jangan kita cuba mengelirukan masyarakat. Jawablah berdasarkan fatwa yang ada, ataupun sekurangnya fatwa Dr. Mufti. Macam mana Dr. Mufti saya ni naik panggil TV ni, satu soalan dia ialah dia tanya saya tentang cuci kuih ni. Jadi saya nak jawab macam mana? Mufti kan? Bila Mufti ada gini, kita sampaikan lah. Jadi bila kita sampaikan, orang serang kita balik, itu pendapat saya setelah saya merujuk Mufti. Jadi ada habis sikit kan? Tidak habis. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala ialah maha saya aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ni cerita dia tuan, tak habis ni. Ada lagi 4 slide tentang ini, baru belum mukadimah saja. Insya-Allah kalau boleh kita ada masa kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa pandangan Dr. Marza tentang ni? Saya ingat saya sempat nak tengok pandangan dia. Mungkin saya tak, dia tak boleh nak ulas lah sebab saya tak sempat tengok.